akak tak boleh nak harapkan suami akak jadi ketua keluarga dah sekarang ni. Nak jimat beli dah nasi goreng Cina ke apa, sebungkus tu kongsi dengan anak 3 orang, beli 2 bungkus kongsi dengan kami 5 beranak, macam tu kan. Bila dipikir-fikir, isteri saya pula kena tanggung, kena bantu banyak lah. Saya rasa tak ada perempuan lain macam dia. Akak tak ada pilihan dan akak terpaksa kuat untuk buat semua benda ni. Bulan Ogos seringkali sinonim dengan bulan kemerdekaan, dan apabila kita bercakap mengenai bulan kemerdekaan, pastinya kita akan mengingati semula pengorbanan untuk negara. Manakala bila kita bercakap mengenai semangat perjuangan untuk bangsa, segala perkara yang berkaitan dengan rakyat bersama dengan Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi apabila kita bercakap mengenai negara, memang penting pun. Tetapi ada tak di antara kita yang mungkin tertinggal ataupun mungkin terlupa ataupun mungkin alpa mengenai pengorbanan dan juga perjuangan insan lain yang bergelar sebagai isteri ataupun wanita yang seringkali kita sanjung tinggi. Sebab apa? Wanita ini juga adalah di antara mereka yang sinonim dalam perjuangan dan juga berkorban untuk keluarga mereka, especially untuk suami dan juga anak-anak. Disebabkan itu, bertemankan saya Fiza Frizi dalam Borak Bibir Merah episod kali ini. Kita akan membawakan tentang perjuangan seorang wanita demi keluarga, suami dan juga anak yang sakit kritikal. Jadi untuk kali ini bagi siri ke-31, saya akan membawakan kepada anda seorang wanita yang akan mengkongsikan kepada anda mengenai perjuangan dan juga pengorbanan yang cukup besar. Kita akan bersama dengan Puan Nur Azlina Jaafar dari Seri Kembangan ataupun kita panggil sebagai Kak Ina. Assalamualaikum Kak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Fiza sihat? Alhamdulillah sihat. Kak Ina sihat? Alhamdulillah sihat setakat ni. Senyum je. Kita sebagai wanita ni apa-apa jadi ke, nangis ke, merajuk ke, marah ke apa, senyum saja ya. Betul-betul tu je ubat yang ada. Itu je ubat yang ada. Okey, tapi mungkinlah Kak Ina ataupun Puan Nur Azlina Jaafar sendiri mungkin boleh kongsikan kepada kami umur berapa, sedikit latar belakang tentang Kak Ina, sekarang ni tengah kerja apa, ahli keluarga berapa ramai, supaya ramai juga yang boleh imagine ataupun bayangkan apa yang sedang kita alami. Mungkin kita juga mengalami situasi yang sama. Saya Nur Azlina Jaafar, umur 43 tahun tahun ni. Sekarang ni suri rumah lah. Dulu berkhidmat sebagai juru foto di sebuah pejabat akhbar. Suami bekerja sebagai wartawan. Kemudian bila syarikat tu tutup, kami hilang pekerjaan lah. Sekarang ni saya kira suri rumah sepenuh masa, sambil-sambil tu buatlah jualan-jualan online sikit kalau ada orang upah untuk order masak nasi lemak, nasi ayam, nasi minyak, kita buatlah juga, ambil upah macam tu lah. Setakat ni kerja tetap tak ada lagi. Okey. Dan saya pasti apabila bergelar seorang jurugambar profesional dan juga seorang wartawan untuk seisi ahli keluarga, tapi bila dah kehilangan sumber pendapatan, macam mana keadaan Kak Ina waktu tu, dan juga macam mana sebenarnya Kak Ina cuba adapt dekat dalam keadaan lagi-lagi tengah pandemik ataupun COVID kalau tak silap saya? Okey, kami masa tu dia bukan nak buka cerita lama lah, tapi pengalaman ni yang membuat kita kuat pada hari ni daripada awal 2019, di mana kami dah lewat dapat gaji semua. Lepas tu sebelum penutupan tu kami dah tidak diberi gaji selama 3 bulan. Bekerja tanpa gaji 3 bulan. Tapi still pergi kerja. Kemudian bila ditutup pada 9 hari bulan Oktober 2019 tu tanpa sebarang notis hanya diberi dalam masa 2-3 jam macam tu je, dan diarahkan keluar daripada premis tu dalam masa 2-3 jam tu kan. Bohonglah kalau akak nak kata akak tak susah hati, sebab kami husband and wife dekat satu syarikat kan. Sekelip mata hilang pendapatan yang lebih kurang dekat 9,000-8,000 sebulan tanpa dibayar pampasan. Gaji pun tak ada dah 3 bulan. Nak jimat beli dah nasi goreng Cina ke apa,
sebungkus tu kongsi dengan anak 3 orang, beli 2 bungkus kongsi dengan kami 5 beranak macam tu kan. Makan punya nak berjimat kan, sebab nak perbelanjaan nak pergi kerja, kita kena pergi kerja juga. Sebulan yang pertama tu boleh dikatakan down, sedih, tapi kami tak boleh menunjukkan kami punya kesedihan sebab anak-anak turut sedih. Kemudian kami adalah boleh dikatakan tempat kawan-kawan meluahkan kesedihan, tapi kami terpaksa tunjukkan kami ni kuat, yang supaya kawan-kawan pun rasa kekuatan tu. Padahal kalau ikutkan family akak cakap, lah dia orang ni datang menangis kat kau, padahal kau pun kena buang juga kan. Ya bang, betul, tapi dia orang pun tak ada tempat nak luah, sebab tak semua orang faham benda ni bila berjadi kat diri kita. Orang yang mengalami situasi dibuang kerja macam ni je, orang yang sama-sama lalui je yang faham. Dalam masa yang sama, kami cepat-cepat ambil tindakan. Akak masa tu akak jual pewangi kereta, akak cepat-cepat jual pewangi kereta semua kami jual. Abang terpaksa berdiri depan kedai RM2, gantung pewangi kereta kat badan, jual satu RM10, satu RM10. Kita tengok daripada jauh, kesiannya, ya Allah laki aku. Lepas tu kami jual kat tepi jalan, buka bonet kereta, kadang-kadang hujan tak menentu. Lepas tu bila ada pertandingan memancing dekat mana-mana, masa tu sebelum PKP kan, pertandingan memancing, kami ambil pendekatan tolak air dengan troli. Pukul 6 pagi dah pergi dekat tepi-tepi tasik tu dengan anak-anak, tolak troli. Anak-anak tolong jerit, air. Mula-mula akak malu sangat sebab kita tak pernah buat macam tu. Kita berada dalam keadaan yang selesa sebab kita ada gaji bulan yang sedap kan. Jawatan yang kita kata, ialah kerja media kan, orang pandang, balik kampung orang pandang, kita pergi assignment di tatang-tatang kan. Tapi tiba-tiba sekelip mata kita dah ni nak buang perasaan kau bukan siapa-siapa sekarang tu, sangat sedih. Jadi kebetulan ada satu ustaz tu, dia kata dekat kawan tu, dia cakap, ada lagi tak staff yang duduk dekat-dekat? Dia kata ada. Pergi pak cari dia orang sebab dia orang tu dah kategori asnaf. So kawan tu datanglah cari kami kat rumah. Dan bila jumpa ustaz tu kata isi borang semua sebab korang dah asnaf. Mendengar perkataan asnaf tu satu macam selama ni kan kita pergi assignment, kita yang ambil gambar orang terima bantuan, kita ambil gambar orang tu asnaf. Dan sekarang ni kita kena terima yang kami pun asnaf. Anak-anak kami pun anak-anak asnaf. Kalau nak diikutkan, kalau orang datang tengok kami ni nak kata macam susah sangat tu, orang tak percayalah kan. Rumah teres, 2 tingkat, ada kereta, ada motor kan. Tapi masa tu kita beli dengan masa kita bekerja kan. Jadi kita kena terima lah. Akak kena terima yang keadaan sekarang ni, akak macam ni. So akak mau dan lepas kami buat meniaga kecil-kecil tu, nak jadikan cerita, ada pula kawan-kawan juga yang bantu kami masukkan nama kami dalam program PPZ Kuala Lumpur bersama Burger Ramly untuk dapatkan stall burger. So kami dapatlah stall burger dan kami mula jual burger start daripada bulan September tahun lepas. Tapi nak dijadikan cerita, kondisi kesihatan suami akak makin menurun. Suami akak ada masalah injap jantung menyempit. Jadi daripada tahun lepas tu dia asyik admit ward. Tapi dia okey lagi, boleh meniaga lagi semua. Kalau tidak sebelum ni, kalau masa kesihatan dia okey lagi, kami memang aktif, kami tak pernah duduk kat rumah. Kita keluar tolak air, jual kek, ambil kek jual, buat delivery food, itu inilah kan. Sebab kita dah biasa kerja, hari-hari keluar. Kerja media pula bukan jenis duduk kat office kan. Suami akak pun dia wartawan jenayah. So hari-hari pergi balai lah itu ini kan. Jadi bila duduk di rumah tu kita rasa runsing. Kadang-kadang kau tengok aku menangis, aku tengok kau menangis, down kan. Jadi kami ambil pendekatan yang kita kena keluar cari duit kan, keluar lepas hantar anak sekolah tu kita pergi dapat 2 jam kita buat delivery, hantar makanan, ambil cari ni kan, pergi tengok stok pewangi kereta dekat kedai-kedai premis, restock apa semua tu pun janji ada kerja, ada aktiviti. Jangan kita duduk saja. Awal tahun ni kondisi kesihatan suami dah makin menurun. Kerap penat, malam tak boleh tidur.
asyik tercungap-cungap semua. Dan dia boleh dikatakan admit ward 2 bulan sekali macam tu. Check up pun dah kerap semua kan. Jadi COVID pun makin meninggi. Kawasan kami radius 1 kilometer sampai 300 kes macam tu. Kita pun belum vaksin lagi kan masa tu. Jadi suami kata, ibu, abah ni tak sihat. Dia kata, kadang-kadang dekat sini kita kena hantar makanan delivery. Dia kata sampai tingkat 3, tingkat 4. Abah nak naik, abah tercungap. Lepas tu kadang-kadang kena hantar orang tu pula quarantine COVID. Abah ni ada jantung, masalah dia kata kan. Risiko tinggi. So dia kata sementara COVID tengah naik ni, kita rehatlah dulu sekejap. Jangan fikir pasal duit, dia kata kan. Masa tu kan kita ada duit ICNA. Kerajaan bagi keluar duit LBSP semua kan. So kita jimat-jimat lah makan duit tu kata dia. Okey lah sebab moratorium pun banyak membantu. Kita lepas tu kita orang pun rehatlah dulu meniaga. Dan tengok lately ni keadaan kesihatan dia makin menurun. Memang hari-hari boleh dikatakan dia tercungap-cungap semua. So setakat ni daripada bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu akak masih lagi bercuti meniaga burger. Sambil-sambil tu akak masih jual lah minyak wangi kereta, pewangi badan, pewangi rumah, semua tu akak masih lah buat. Sebab samping tu kan, sebab yang tu tak payah nak masak. Macam Kak Ina sendiri kan, mungkin Kak Ina boleh kongsi umur abang berapa Abang 42, akak 43. 43. Okey. Kalau macam saya lihat kan situasi Kak Ina sekarang ni dah macam ibarat dah jatuh dia timpa tangga, timpa tangga kena jatuh bukit Hempap lagi pula. apa semua bagai macam kena hempap lagi macam beban tu terpaksa dipikul. Sebagai seorang wanita macam Kak Ina sendiri kan, betul ke yang saya boleh katakan bahawa Kak Ina ni terlalu kuat untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai bapa, sebagai seorang ibu untuk mencari nafkah juga. Lagi-lagi dalam pandemik yang makin lama makin meragam ni. Betul. Kalau nak diikutkan beban tu semua ke atas akak lah. Nak cari rezeki, nak uruskan rumah tangga, nak urus anak-anak. Anak akak yang nombor 2 pun memang ada masalah jantung. Semalam pun baru balik daripada IJN buat MRI jantung dia. Dia macam bapak dia juga ada masalah injap jantung bocor. Bapak dia injap jantung sempit. Tapi dua-dua masalah injap, major problem lah. Jadi akak tak boleh nak harapkan suami akak jadi ketua keluarga lah sekarang ni. Sebab dia pun tak okey. Memang dia tak okey. Jadi akak tak ada pilihan dan akak terpaksa kuat untuk buat semua benda ni. Kalau orang kata ketua keluarga kena pergi kedai kan sebab PKP, taklah akak lah kena ganti. Sebab dia risiko tinggi. Kalau jadi apa-apa kat dia nanti orang akan salah akak pula kan. Mau tak mau kena redah lah. Itu je pilihan yang akak ada. Okey, kalau macam ikutkan perbezaan yang cukup ketara lah daripada akak zaman muda sampailah umur 42, 41 macam tu dah merasai senang. Dah rasa mudah. Tapi bila 2 tahun kebelakangan ni yang rasa macam penat sangat, lelah sangat. Apa di antara yang menjadi sokongan dan juga kekuatan Kak Ina sendiri yang buatkan Kak Ina rasa macam tak kisahlah apa jadi sekalipun aku kena kuat. Apa sebenarnya? Sekarang ni kalau nak ikutkan memanglah kan dulu nak makan yang apa pun kita boleh petik je sebab kita dah tahu hujung bulan kita tentu ada gaji. Kan? Kita MC berapa lama pun kita tentu ada gaji. Sekarang ni kita kena berfikir-fikir pasal duit, kita kena didik anak-anak kita supaya jangan membazir. Ibu tak macam dulu, anak-anak kena terima yang kita sekarang tak ada apa-apa. Ibu dengan abah, sebab akak selalu cakap dengan anak-anak yang ibu dengan abah, korang dapat tengok ibu daripada zaman senang sampai sekarang ni ibu macam ni kan. Jadi apa yang kita ada sekarang ni kita kena jaga. Jangan sampai kita kena jual rumah, kita tak ada tempat nak duduk, kereta kena tarik macam tu kan. Jadi Kak Ina minta sokongan pada anak-anak. Jangan bagi ibu stres. Satu, Kak Ina cakap sebab kita tak tahu kan, kita tengok sekarang ni dengan pandemiknya, dengan stres kena buang kerjanya, ramai orang ambil tindakan yang bukan-bukan. Nak pula suami sakit, anak sakit kan. Jadi cakap yang pertama sekali, jangan bagi ibu stres. Kalau ibu stres, takut yang tikam kita yang bukan-bukan kan. Maklumlah kita ni bila stres kadang-kadang mulut pun cakap pelik-pelik semua. Kemudian Kak Ina sekarang ni fokus Kak Ina
apa-apa pun, macam kadang-kadang husband pun dia cepat sensitif kan, menangis, selalu sangat menangis, dia tak boleh dengar berita sedih, tengok kawan-kawan sakit, apa saja orang yang dia kenal sakit, semua dia akan menangis. Jadi kita cakap sekarang ni kalau awak nak kerja ke, awak nak berniaga ke apa, fokus dia utama, saya nak redah je ni, saya nak awak sihat. Kalau kata saya kena cuti berniaga sekarang ni, jaga awak pun tak apa, saya sanggup. Tapi awak kena sihat dulu. Bila kita sihat, otak kita sihat, badan kita sihat, kita boleh fikir dengan lebih baik. Jadi kalau kita tak sihat, mulalah kita pun merepek, menangis, down, orang cakap apa pun tak nak dengar kan. Jadi akak sekarang ni memang, kalau orang kata, Kak Ina kuat Kak Ina tak ada pendapatan Kak Ina sekarang ni sebab Kak Ina asnaf, pusat zakat ada bantu untuk bayar rumah sikit. Dia orang ada bagi duit dapur RM80 sebulan, ambil barang dekat Econ Safe. Kalau kita dengar kan, RM80 cukup ke Kak? Kami sekali tolak troli je 300-400. Betul, akak dulu pun macam tu. Masa zaman gaji beribu, anak-anak aku ambil je. Tapi sekarang ni bila Allah uji kita susah, kadang-kadang kan meleleh mata. Boleh pula aku sekarang ni masak ikan 2 ekor. Dulu kau tak sepenuh meja tak makan dek. Nak itulah nak ni kan. Sekarang ni masak 2 ekor je lah bang Sekarang tak habis. Budak-budak pun macam pandai-pandai je kan. Makan pun ngam-ngam je. Bila Allah uji kita susah, pandai pun kita berjimat sebenarnya. Yang sekarang ni fokus dia adalah abang kena sihat dulu. Abang sihat, lepas tu pelan-pelan insyaAllah kita boleh kuat. Sebab akak sekarang ni, semangat akak ni memanglah semangat, tapi dia pun kena tunjuk yang dia semangat untuk sihat. Kalau dia tak mau, dia putus asa, dia tak nak, dia masih macam melayan diri semua tu kan. Akak tak boleh buat apa sebab kesihatan ni atas diri masing-masing. Baik. Sekurang-kurangnya kalau macam abang dah sihat ke apa semua, bolehlah fokus untuk cari kerja ataupun mungkin nak dapatkan pendapatan yang lebih lah sikit kan. Jadi kalau macam bercakap mengenai nak cari rezeki, nak cari nafkah. Macam Kak Ina sendiri kan, nak kena jaga suami, nak kena jaga anak lagi. Kesihatan diorang lagi apa semua. Dengan PDPI lagi nak kena homeschooling. Lagi nak kena pakai tablet, nak kena pakai gadget, nak kena monitor diorang lagi tu. Macam mana Kak Ina boleh bahagikan masa? Saya sendiri nak buat satu kerja pun saya dah menjerit-jerit, dah keluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Macam Kak Ina sendiri boleh kongsikan. Dia macam ni lah. Suami memang sakit lah kan. So malam dia memang tak tidur sampai 3-4 pagi. Akak pun tak adalah lelap betul-betul. Takut dia jadi apa-apa akak tak sedar. So akak memang akan kena, selalunya akak pun tidur lambat lah. Pukul 2, pukul 3 tengok sampai dia lelap. So, sebab dia tidur pun kadang-kadang duduk. Kadang-kadang dia tak boleh tidur macam kita lah kan. Jadi pagi tu bila bangun pagi, akak akan pastikan anak akak kelas awal 7.30. Akak akan siapkan satu buku untuk buku dia dengan buku akak, PDPI untuk akak. So akak take note lah hari ni kerja sekolah dia apa. Sebab selalunya sekolah pun dia orang akan selesaikan bersama cikgu. Sebab cikgu pun tahu kalau bagi kerja sekolah kadang budak-budak tak buat. Jadi akak siapkan kerja sekolah dengan dia orang, masuk untuk si kakaknya kelas pagi. Lepas tu rehat tengah hari tu, akak akan berhenti sekejap, masak ke apa. Dalam pukul 1 suku, adik pula kelas petang. So akak akan masuk kelas petang pula dengan si adik. So adik ni darjah 3. Kadang-kadang membaca pun mengangkat-angkat, dia ada kelas membaca, dia pun semua. Akak akan duduk sebelah. Sebab akak fikir macam ni, Allah bagi aku ujian, kerja tak ada. Sebenarnya dia nak suruh aku tumpu perhatian pada anak-anak dan suami. Akak terima ujian ni macam tu. Sebenarnya akak terima ujian ni macam tu. Sebab Allah tarik satu nikmat, gaji yang dekat 10,000 dek. Tapi akak fikir macam ni, ini adalah masa untuk kita, kalau yang sakit tu kita sihatkan. Dulu akak cakap terang masa akak kerja media, public holiday akak kerja, Sabtu Ahad akak kerja. Mak ayah pun kadang-kadang kita banyak abai. Jadi akak ambil pendekatan bila Allah uji tarik nikmat kerja akak ni, ini adalah masa untuk akak berkhidmat untuk suami dan anak-anak lah. Baik. Dan kepada anda semua yang sedang menonton Borak Bimbing Merah, sebenarnya kita tengah bersama dengan Puan Nur Azalina Jaafar yang berkongsi kisah perjuangan dan juga pengorbanan sebagai seorang wanita, isteri dan juga ibu dan juga sebagai seorang ketua keluarga sebenarnya.
Tetapi sebelum kita lanjutkan lagi kita punya sesi interview bersama dengan Kak Ina kita ni, apa kata kita lihat sedikit klip yang telah pun disediakan untuk Borak Bibi Merah. Sepanjang hidup dan kerjaya saya sebenarnya tak pernah terfikir bahawa saya akan kehilangan kerja, saya akan kehilangan mata pencarian pendapatan dalam skrip mata. Sebagai suami dan ketua keluarga, bila perkara seumpama ini terjadi, ia membuatkan saya sedih lah. Sebagai seorang lelaki lah terutamanya, kita lelaki ni ada ego, ada tanggungjawab. Bila kita kehilangan kerja, satu, kita dah tak mampu nak sara keluarga kita. Kedua, bila kita cuba nak bangkit daripada kehilangan pekerjaan tu, nak cari kerja lain, tiba-tiba kita diuji dengan masalah kesihatan. Bila dipikir-fikir, isteri saya pula kena tanggung, kena bantu banyak lah. Bila saya dapat surat suruh isi borang sebagai asnaf zakat, saya pun menangis. Saya sedih. Saya kata, dulu gaji 5-6 ribu, sekarang saya jadi asnaf. Saya pada yang saya rasa lega sikit, Kak Ina ni banyak membantulah. Kadang-kadang saya bantu pergi anak belajar, carikan. Lepas saya sakit tu dapat job ambil gambar, pergilah saya pun bagi. Kadang-kadang selalulah saya doa dia supaya sihat, sabar, tabah. Saya rasa tak ada perempuan lain macam dia. Saya pun kadang-kadang saya down. Bila anak-anak tidur, semua tidur, saya jaga. Saya selalu zikir, doa kat dia, kat anak-anak, supaya sihat, supaya saya pun sihat, cepat operation, supaya saya boleh bangkit kembalilah bersama keluarga, menyara keluarga. Saya nak cakap terima kasih lah kepada dia. Kalau boleh semua pahala saya ni bagi kat dia pun tak apa. Saya selalu doakan dia baik-baik. Baik, itu sebenarnya adalah di antara sedikit sedutan mengenai perjuangan dan juga pengorbanan selaku seorang wanita, ibu, isteri dan juga sebagainya. Dan secara tak semena-mena, sebenarnya kita juga adalah di antara yang bertanggungjawab untuk mencorakkan lagi kewangan dan juga ekonomi rumah tangga. Dan kita masih lagi dalam Borak Bibir Merah, iaitu bersama dengan Puan Nur Azlina Jaafar, di mana beliau adalah di antara seorang ibu isteri yang saya rasa macam cukup kuat, cukup tabah, yang mampu untuk menggalas tanggungjawab apabila dah pun tak ada pendapatan selaku seorang suri rumah tangga, juga terpaksa untuk menjaga suami tersayang yang sekarang ini tengah bersedia untuk menanti jadual pembedahan, juga mempunyai anak yang juga sakit kritikal. Jadi kita akan sambung perbualan kita bersama dengan Kak Ina kita. Lepas tu Kak Ina, boleh tak saya ni kan kadang-kadang tertanya juga, macam Kak Ina sendiri yang suri rumah tangga, dapat duit zakat, dapat duit bantuan, mungkin ada juga dapat sedikit sebanyak daripada rakan-rakan yang lain juga kan. Berapa sebenarnya kos rawatan untuk suami dan juga untuk anak sebenarnya? Okey, untuk anak tu dia ni sekarang ni hanya buat rawatan susulan lah dekat IJN. Macam minggu lepas, semalam dia buat MRI di IJN. So nanti bulan 9 kita dapat result lah apa sebab jantung dia membengkak dan ada kandungan air tu. Dan lepas tu kita tak tahu lagi lah sama ada doktor nak operation ke atau just on ubat. So dia punya operation tu lambat lagi. Mungkin makan masa sampai umur dia belasan tahun. Sebab sekarang ni setakat ni injap dia tu masih boleh berkeupayaan untuk dia.
Cumanya suami lah sekarang ni on standby lah kalau kata dia bila-bila masa kena attack ataupun ada kekosongan di hospital, dia akan dibedah lah. So setakat ni kalau pembedahan dilakukan di hospital Serdang, kos dalam RM50,000 ke atas. RM50,000, RM60,000 macam tu lah. Tapi kita pun faham sekarang ni Serdang dah jadi fully COVID hospital kan, dengan pandemik macam ni. So jadual pembedahan pun dah ditunda sampai tahun depan. Tapi adalah hari tu dengar desas-desus daripada doktor kata kalau Serdang tak boleh buat, dia orang nak cuba refer ke IJN ataupun SJMC. Jadinya kalau di IJN kami tak tahu, tak pasti berapa kos. Yang pastinya kalau IJN, kalau masalah injap ni pula dia akan pergi dalam 70-80 ribu macam tu lah, tengok kondisi lah. Dah berapa lama pula dia stay kat hospital kan. Itu untuk kos pembedahan je, tak termasuk kos-kos lain lah. So dalam lebih kurang dalam 70-80 ribu macam tu kot. Okey, macam nak cari 70-80 ribu tu dalam keadaan sekarang ni payah sangat-sangat dengan yang nak cari kerja tak susah. Ada ke macam Kak Ina dapat mana-mana bantuan ke, ataupun mungkin ada rakan-rakan artis ke, ataupun macam Kak Ina sendiri kan ada macam kita tengok poster bagi bantuan kepada nombor sekian-sekian, anda boleh masukkan saluran ke nombor sekian-sekian dekat akaun Kak Ina sendiri? Setakat ni kalau daripada pihak media ni, Sina pun pernah keluar sekali. Lepas tu kawan-kawan lah, banyak kawan-kawan lah WhatsApp mulut ke mulut macam tu lah. Nak kata betul-betul official tu tak ada sangat lah. Lepas tu macam abang dia ada insurans, tapi insurans cover untuk 50,000 saja, 50k untuk setahun. Maknanya kalau tahun ni dia dah masuk ward hari tu, dia dah pakai sikit, adalah balance tu tak tahu berapa puluh ribu lagi yang akan cover untuk tahun ni. So tahun depan dia akan top up lagi 50,000 lah. So balance tu kita akan kena sediakan cash lah. Dan 50,000 yang terawal tu pun kalau kata kita warded, kita kena sediakan dulu duit untuk bayaran. Kita tak ada duit ni nak bercakap pun susah kan. Semangat tu kurang bila kata nak kena operation sekian-sekian amount. Nak memikirkan duit tu memang susah hati lah. Macam-macam fikir kan. Setakat 50,000 yang awal tu tak apalah, kita dah tahu kita ada insurans. Yang lebih-lebih tu, sebab kita tak tahu kan ada hidden charge lagi, kos dia duduk di hospital tu berapa lama, suplemen ke yang kita nak kena sediakan, kos-kos rawatan susulan nanti pun duit kan. Dengan pendapatan akak tak boleh meniaga. Kalau kata nanti husband dah lepas operation pun akak kena betul-betul jaga dia kan, sebab ni open surgery. Dia bukan macam masuk balloon, masuk stand macam tu. Dia memang open surgery, belah dada. Burger selain daripada pewangi kenderaan, pewangi badan dan sebagainya kan, ada tak alternatif lain yang Kak Ina ambil untuk tampung perbelanjaan sementara nak tunggu tarikh pembedahan untuk abang? Itulah macam baru ni akak keluarkan duit KBSP lah, yang Ais Hina, Lestari, semua tu memang akak ambil lah untuk ni kan, untuk pembelanjaan bayar kereta. Rumah masih moratorium, lepas tu dah bayar, rumah dah start bayar, tapi bayar separuh kan, sebab husband pun dah masuk AKPK dan zakat pun dah tolong bantu bayar rumah. Cumanya untuk bayaran perbelanjaan tu akak pakai duit-duit tu lah, BSP. Kadang-kadang adalah jiran-jiran sini hantar beras, hantar barang-barang keperluan dapur, macam tu lah. Sebelum PKP ada juga orang panggil buat job freelance kan, sebab akak memang boleh ambil gambar, memang ada kamera lagi. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang ajak join jadi partner. Jom kita buat job ni, kita kongsi dua. Adalah juga macam tu. Tapi sejak PKP ni semua event pun tak boleh buat kan. So terpaksalah pendam je lah kat rumah. Okey, macam Kak Ina sendiri kan, saya minta maaf lah ya, sebab kita faham dalam pandemik ni, saya tengok kes pun makin lama makin tinggi. Pernah tak Kak Ina terfikir yang macam, kalau Kak Ina pergi buat kerja dekat luar ke apa semua, tiba-tiba, wallahualam lah, tak minta lah ya, tiba-tiba terjadi dekat diri Kak Ina. Mungkin tiba-tiba COVID-19 tu ada dekat dalam ahli keluarga Kak Ina ke, tiba-tiba Kak Ina sendiri disahkan positif. Ada tak terfikir yang macam apa nak jadi dengan keluarga aku ni? Macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak jaga suami macam tu? Takut, memang takut.
kadang-kadang kita takut kan sebab sekarang ni ada gejala, ada tak ada gejala. Delta tu pula memang kalau varian Delta tu dia datang tu sekelip mata je kan, dalam masa sehari je kadang-kadang boleh tiba-tiba orang tu collapse. Nak pula suami akak ada masalah jantung, anak ada masalah jantung. Kadang kita jangan kata pergi buat job, kita pergi kedai pun kita takut nak balik kan. Kita pergi kedai tiba-tiba besok dapat viral WhatsApp. Siapa semalam dah pergi speak mat ni sekian-sekian, staff dia positif, 2-3 orang dah positif kat situ, minta pergi buat saringan. Hati dah berdebar-debar dah ni kan, tunggu sehari dua, ada tak ni demam ke, sakit tekak ke apa. Memang takut. Sekarang ni memang apa-apa pun selalu cakap dengan anak-anak, selalu cakap kadang-kadang ayah pun call, menangis, cakap kata macam mana korang ni, kerja tak dapat lagi, suami sakit, kau meniaga tak boleh, dia katakan. Kadang cakap dengan ayah, doa banyak-banyak, bagi Ina sihat je, itu je Ina minta. Ina tak minta duit ayah, Ina minta ayah doa Ina sihat je. Bila Ina sihat, Ina boleh bantu basuh, Ina boleh bantu anak-anak dan Ina boleh bantu keluarga, cakap yang tu. Sebab bila kita kerja sendiri ni, kesihatan tu yang paling penting. Bila kita tak boleh kerja, memang tak boleh cari makan. Yang macam Kak Ina ni sebenarnya dalam kuat-kuat dia ada juga sisi lembut, ada juga sisi sedihnya. Boleh tak kongsikan, pernah tak macam Kak Ina menangis seorang-seorang tanpa orang lain tahu, yang kadang-kadang macam nak buatkan Kak Ina rasa macam aku menangis hari ni je, esok aku dah takkan menangis lagi dah, aku kena kuat untuk suami dengan anak-anak. Betul, kadang bila dengan anak lah, akak selalu dengan anak nombor 1 tu kan selalu nak curhat pun dengan dia lah kan, sebab dia yang faham, dia yang besar. Sekarang bila dia orang cakap Kak Ina ni kuat lah kan, bohong lah, kau tak menangis tu bohong, daripada anak meninggal dalam perut, kena buang kerja kan, mak meninggal lepas Kak Ina berkahwin, kita mengandung tak boleh nak cerita kat mak sakit ni, mak muntah macam ni gini-gini, nak mengadu hal, tak ada mak kan, pantang seorang-seorang. Bohong lah, setiap kali benda tu jadi kadang-kadang tu datang juga sebab dia menangis dia, tapi seelok-eloknya selalunya akak akan mengelak lah dalam menangis depan abang ke apa kan. Cumanya kalau kadang-kadang tu benda tu kena buang, kena luah juga, sebab kalau tak menangis pendam pun buat lagi kita sakit. Jadi kadang-kadang tu menangis, anak tengok, ibu nangis bu, cakap ibu rindu opak atuk, cakap macam tu kan. Walhal sebenarnya mengenang jugalah kan, nak jadi sampai bila aku nak macam ni kan. Kerja tak ada, pendapatan tak tetap, sampai bila nak rasa balik senang macam dulu. Kadang-kadang tu bila macam hari tu suami warden kan, kadang terfikir balik ke tak ni suami aku ni, sebab dia kata doktor nak operate dia lah, masa tu doktor nak operate lah kan. Ya Allah, kalau laki aku, suami aku ni pergi operasi balik ni, pergi masuk operation theater ni, sebab doktor kan cakap kemungkinan kadang-kadang patient ada komplikasi ke, dia berkomplikasi ke, meninggal semasa operation kan. Kadang ya Allah, suami aku ni balik tak? Macam orang kena COVID jugalah kan. Pergi tadi cakap elok je, bye-bye naik ambulan, tiba-tiba tak balik kan. Macam Sarah, macam arwah Siti Sarah kan. Nak pula Sarah tu akak kenal daripada dia sekolah lagi kan, ambil gambar dia daripada sekolah. Bila jadi kat dia tu, akak rasa macam, ya Allah, COVID ni jahatnya. Dalam sihat-sihat jadi macam tu kan. Jadi bila tengok yang suami isteri pula meninggal, tinggal anak-anak 3-4 orang kan, macam mana lah nak lalui kan. Tak sama kasih sayang makcik-pakcik ni dengan mak tau. Kita, anak kita kadang-kadang macam mana nak cakap anak pergi sekolah pun kadang kita rindu kan. Macam mana anak tu kalau malam tidur tanpa mak ayah dia. Jadinya akak selalu cakap dengan anak-anak, doalah ibu ni sihat, doa ibu panjang umur supaya ibu boleh tolong korang. Ibu boleh tengok korang besar, kahwin, ada anak, ibu boleh tolong jaga korang dalam pantang. Ibu tak rasa benda-benda tu sebab mak ibu pergi awal. Korang tak rasa kasih sayang tok sebab tok pergi awal. Jadi ibu kata, akak cakap, akak nak rasa benda tu. Doa bagi ibu sihat, bagi abah sihat. Itu je. Duit sekarang ni kan, kesihatan memang sangat penting. Akak rasa kesihatan lah. Sebab duit tu memang dah tak cukup duit sekarang ni kan. Kalau kita nak kata duit ni banyak mana pun tak cukup. Dulu gaji 8,000 tak cukup dek. Tak cukup. Tak pernah cukup. Dapat gaji menung kat ATM. Dah tolak-tolak pengasuh, tolak bayar kereta, bayar rumah, menung lagi. Sekarang ni langsung tak ada 8,000 tu kan. Menung lah puas. Dan orang pun cakap juga dalam keadaan sekarang ni pun, walaupun ada duit juta-juta dekat dalam bank sekalipun, kalau kesihatan tu tak ada pun,
tak boleh nak buat apa juga kan. Jadi mungkin ada di Mm-mm. antara wanita-wanita yang tengah menyaksikan Borak Bibir Merah ni terkesan dengan apa yang berlaku dengan Kak Ina sendiri. Mungkin Kak Ina ada apa-apa yang ingin dikatakan supaya mereka yang tengah diuji sekarang ini akan bertambah kuat dan kita boleh bersabar dan juga kita boleh mengharungi cabaran lagi-lagi dalam keadaan pandemik ni. Okey, setiap ujian tu macam orang selalu cakap lah, bila Allah uji tu, dia tahu kita kuat, dia nak kita dekat dengan Allah. Apa saja ujian yang datang tu, kita kena ingat macam ni. Ada sisi lain yang dia nak bagi kat kita. Macam akak cakap tadi, bila dia uji akak dengan pendapatan, tak ada pekerjaan tu, tapi sebenarnya dia nak akak take care dengan family. Kalau akak kerja sekarang ni kan, katalah akak dapat kerja tetap sekarang ni, akak tak ada masa dah nak uruskan family tu semua kan. Dengan abang pula yang memang mood standby je. Malam tadi pun tak ada tidur. Pagi tadi pun bangun kena tepuk dia dulu, tepuk belakang dia semput apa semua kan. So kalau akak kerja, akak kena pergi kerja ikut jadual kerja akak on time kan. Jadi kita ambil macam ni lah, setiap ujian tu Allah bagi satu sisi lain untuk kita ambil berat. Jadinya mungkinlah ini adalah masanya untuk bagi perhatian kepada kesihatan suami tu, pulihkan balik. Dah berapa lama nak tanggung macam ni kan. Memanglah kalau ikutkan, bukan dia seorang yang sakit jantung kat Sedang tu, kat hospital Sedang tu kan. Tunggu je lah turn kau sampai bulan tahun depan kan. Tapi kalau bolehlah diusahakan cepatkan operation itu, akak memang nak cepat. Sebab akak dah tak sanggup tengok dia malam tak boleh tidur, makan pun tak lalu, kaki asyik bengkak, tercungak-cungak, kadang makan nasi pun tercungak-cungak kan. Penyakit ni jangan simpan, cepat-cepat buang. Cepat-cepat ubat. Ada duit, tak ada duit tu kita berserah lah kan, doa banyak, insyaAllah adalah nanti datang orang nak tolong ke apa ke, kita mungkin boleh merayu ke hospital ke apa, kita cubalah selagi kita berdaya ni kan. Jadi kalau katalah yang di luar sana, katalah ibu-ibu lain pun kalau diberi ujian macam ni, buat imam apa pun kena ingat anak-anak, kena kuat. Ujian yang paling berat dalam rumah tangga adalah ujian keuangan. Kalau tak ada duit, rumah tangga ni sebenarnya boleh buat beranda. Tapi akak fikir macam ni je. No point kalau akak ni nak bentak-bentak marah suami dia tak ada kerja, tak ada duit semua. Sebab Allah tu uji akak sama dengan dia. Bukan dia seorang kena buang kerja. Nah, aku bagi kau dua-dua lelaki bini kita buang kerja. Kau nak salah dia tak boleh, dia nak salah akak tak boleh. Kan? Macam orang cakap kan. Ada kawan cakap, kau ni kuat lah nak. Kalau perempuan lain silap-silap dah lari dah. Satu akak pegang ni, apa sebab kau kahwin dengan dia kalau masa senang je kau nak dia. Lepas tu, masa sakit dia kau tinggal dia. Masa dia tak ada kerja kau tinggal dia. Sedangkan diri kau sendiri pun tak ada kerja. Kalau nak kata tak boleh jaga suami, sekarang ni tak nak jaga kan, dia sakit tu semua kan. Apa alasan akak nak bagi? Kalau kerja kita boleh cakap lah, akak kena kerja, bos tak bagi cuti. Sekarang ni kerja pun tak, kau suruh rumah. Memang sepenuh masanya kita kenalah bukanlah nak kata menghambakan diri, tapi kita kena, ni lah masa dia nak tengok kesetiaan kau tu. Yes. Inilah yang betul yang kita rasakan bahawa setiap pengorbanan dan juga perjuangan untuk setiap wanita. Jangan time senang je kau ada dengan aku, 18 tahun aku dengan kau, 18 tahun kita kongsi bonus sama-sama, 18 tahun kita kongsi dengan anak ramai-ramai macam ni, happy-happy macam ni. Tapi bila dah jadi macam ni, kau tinggalkan aku pula. So kita boleh nampak lah level wanita tu dekat mana. So dapatlah lihat sekarang ini, inilah dia di antara wanita yang perjuangan dan juga pengorbanannya yang patut kita contohi. Dan mungkin kepada anda yang mungkin tengah menyaksikan Borak Bibir Merah, yang mungkin ada sedikit kemampuan untuk menolong ataupun membantu Kak Ina, silakan, tak jadi masalah. Dan kita hampir sampai ke penghujung untuk Borak Bibir Merah mengenai perjuangan seorang wanita mengalami ataupun didugai dengan suami dan juga anak yang dalam keadaan sakit kritikal. Dan kepada anda semua, sentiasa tabah, sentiasa jaga penjarakan fizikal anda, sentiasa jaga kesihatan untuk diri kita bersama dengan anak-anak kita dan juga ahli keluarga kita.
Dan kami doakan kekuatan serta kesembuhan buat keluarga Kak Ina, buat sesiapa sahaja yang tengah menonton Borak Bibir Merah yang juga mengalami situasi yang sama. Jadi terima kasih banyak-banyak Kak Ina di atas perkongsian bersama dengan Borak Bibir Merah. Dan kepada anda semua, terima kasih juga banyak-banyak yang telah pun menyaksikan Borak Bibir Merah bersama dengan kami berdua. Diharapkan perkongsian yang telah pun diberikan oleh Puan Nur Azlina Jaafar sedikit sebanyak mampu untuk memberi kekuatan dan juga pengorbanan dan perjuangan ini pasti akan ada sinar yang manis di penghujungnya. Dan mengambil semangat sempena dengan bulan kemerdekaan ini, saya juga ingin mengingatkan kepada anda, tak kira kecil ataupun besar pengorbanan serta perjuangan selaku seorang rakyat, selaku seorang suami, selaku seorang isteri, anak dan sebagainya, kita yakin kita perlu lakukan yang terbaik untuk kesejahteraan keluarga dan juga diri dan serta negara. Jangan lupa share, like dan juga komen untuk siri kali ini dan juga subscribe untuk ke semua platform Sina Plus. Dan dengan ini saya ingin mengundurkan diri. Nama saya adalah Fiza Fizi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan.